Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya terus share dengan kelas kita pada hari ini, iaitu daripada buku yang saya dah bagi ke awak, topik tentang sikit mana sebenarnya konten ni. Okey, kita akan continue latihan daripada buku ini. So, sebarang soalan, okey, awak boleh tanya kat saya melalui chat. Okey, ataupun lagi mudah, awak open mute je tanya directly soalan. Saya takut kadang-kadang chat, kadang-kadang saya tak boleh nampak. Tak apalah, baik. Dan in case sebab kelas saya petang tadi dia agak ada problem dari segi internet, so dia ada screen lag. Maksudnya saya bercakap tapi screen saya tak function, so awak kena bagi tahu saya sebab saya tak nampak yang screen lag tu. Awak kena bagi tahu saya either melalui chat ataupun better awak open mute lah, cakap cikgu screen cikgu lag. Maksudnya mungkin internet saya problem, okey, ataupun internet awak macam tu je. Okey, setelah online kan. Okey, so kita sambung kepada paper 2. Dalam latihan bab ni, apa yang saya sentuh daripada awal chapter sampailah akhir chapter, semua ada dalam paper 2 ni. Okey, so kita start daripada yang pertama. Kata, diagram 1 show 3 identical bulb connected in a circuit. So identical maksudnya samalah nilai rintangan dia. So rintangan setiap mentor adalah 2 ohm. Means ini 2 ohm. 2 ohm, sini pun 2 ohm. So kena tengok ada switch kat sini. Ada switch dalam litar ni. Kemudian dia kata hitungkan rintangan berkesan, effective resistance, total resistance. Jadi kita ambil lah bahagian di mana yang kita nampak dulu. Yang paling jelas kita nampak ini adalah dalam keadaan parallel. Selesaikan ini dulu. Okey. Jadi nak selesaikan bahagian ni, 1/R sama dengan 1/2 tambah 1/2. Okey. Jadi 1/2 tambah 1/2 jadi 1. Okey. So maksudnya rintangan total bahagian ni baru. Rintangan dia adalah 1. Jadi rintangan total bahagian ni awak dapat 1 ohm dan ini adalah litar sesiri. Siri kita kena tambah sahaja, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3 ohm. Okay. Bahagian ini. So kena biasakan diri dah. Siri selari dah tak boleh confuse dah. Sampai ke level ni tak boleh confuse. If you still confused, you kena refer. Jangan fikir. You kena refer table litar siri selari supaya dia cepat kita bertindak lah. Okay, untuk litar siri dan selari. Okay. Kemudian dia kata minta current, arus yang mengalir dalam litar. Maksudnya dalam kes ni dia nak arus total tau. Okay. Arus total sebab emitter dia letak dekat luar. Ingat saya cerita pasal pipe ataupun longkang kan saya cakap. Okey, jadi bila kita faham konsep segitiga, V sama dengan IR, V total. V total kita 6 volt lah. Okey, 6 volt bateri. So 6 sama dengan I yang nak dicari dan rintangan total dia tadi kita dapat 3. So nilai I sama dengan 2 ampere. Okay. Jangan lupa unit 2 ampere. So maksudnya I yang lalu dekat sini 2 ampere. Tapi bila I lalu dekat sini dia terpecah 2 cawangan. Macam tu, kena faham. Okay, mungkin nilai dia sama dan berbeza, is depend pada rintangan dia. Now, kemudian dia nak cari beza keupayaan bagi mentol X, Y dan Z. Ini awak kena faham konsep. Potential different maksudnya kita nak mencari nilai voltan lah. Voltan. Okey. So yang pertama awak boleh cari nilai voltan apa? Okey. Kalaulah litar ini tadi, bila kita simplifykan dia, masa kita selesaikan masalah parallel dekat sini, parallel,
So litar awak dah jadi macam ni. Okay, perintang awak dah jadi macam ni. Maknanya ini gabungan X dan Y, which is awak dapat nilai dia adalah 1 ohm. Dan ini adalah litar Z, which is awak dapat 2 ohm. So kalau kita tengok arus kita bergerak macam ni lah. Bila kita dah simplify X dengan Y, arus yang lalu dekat sini which is 2 ampere. Yalah dia jalan. Jalan macam tu 2 ampere. Sebab litar ini awak nampak dia dalam keadaan bahagian ini awak nampak dia dalam keadaan siri. Siri saya dah bagi tahu ejaan macam ni. Maksudnya I sama. So maksudnya arus yang mengalir daripada sini sampai sini ialah 2 ampere. Arus yang mengalir daripada sini sampai sini pun 2 ampere. Sebab longkang ni masih sama. Dia belum berpisah. Sebab kita simplify. Tapi kalau kita buka, dia jadi lain. Maknanya kalau awak nak cari potential difference, balik kepada formula V sama dengan IR. So V yang saya mula-mula boleh cari, V bagi Z lah. Sebab V bagi Z, arus yang mengalir kat dia adalah 2 ampere. Okey. Dan rintangan yang lalu dekat Z adalah 2. So jadi total awak dapat 2 darab 2 dapatlah 4 volt. Ini adalah nilai voltan bagi mentol Z, 4 volt. V sama dengan IR. Simple saja. Okay. Bahagian sini. Okay, now sekarang dia nak nilai voltan bagi X dan Y. Okay. Balik kepada konsep. Konsep apa? Kalau ikutkan bila dalam 1 litar siri, okay, kalaulah nilai voltan, ini pelbagai cara awak kira. Pelbagai cara. Sebab kita boleh, bila kita faham konsep, kita tahu pelbagai cara. Contohnya, bila dalam siri, siri ni yang bahagian X, Y, Z tadi, kalau sini 4 volt, maknanya voltan dekat sini adalah 2 volt. Kenapa? Jumlah bateri kita pakai iaitu 6 volt. So kalau awak tahu macam ni. Okay. Jadi di bahagian 2 volt ini, okay, di bahagian 2 volt ni ada 2 perintang sebenarnya. Ada 2 perintang. Okay. Iaitu perintang, ada 2 perintang di bahagian ini ada 2 perintang. Okay. Iaitu perintang X dan Y. Kalau awak tanya saya tanpa mengira, awak dah tahu. Sebab saya selalu pesan, beza keupayaan adalah kerja yang dilakukan daripada satu titik dan satu titik. Maksudnya kalau awak ukur beza keupayaan untuk X dan Y adalah daripada titik ni dan titik ni. So, beza keupayaan X dan Y sama ke berbeza? Itu soalan saya dulu. Beza keupayaan, nilai potential difference untuk X dan Y. Maksudnya X dan Y, perintang X dan perintang Y. Adakah sama ataupun berbeza? Saya memang kena tanya sebab saya nak bagi awak interact. Maksudnya awak sedang berfikirlah. Okey. Jadi jawapan dia adalah sama. Sebab awak set minda awak daripada satu titik ke satu titik. Ataupun bila awak ingat, ini dah jadi parallel V yang sama. Kalau siri I sama. Itu konsep ingat. Saya dah bagi pada kelas minggu yang lepas. Jadi maksudnya V X sama juga dengan V Y. Jadi kalau awak perasan, awak boleh cakap iaitu 6 tolak 4 pun jawapan awak still betul. 6 tolak 4 sama dengan 2 volt pun betul. Sebab jumlah voltan ialah 6, tapi voltan untuk perintang Z yang 4, balance dia adalah untuk X dan Y. Ini pun kalau awak kira pun betul. Ataupun awak kira dengan cara ini. Contoh, awak guna V sama dengan IR. I dia berapa? I dia 2 ampere. Kan? I kan 2 ampere. Yalah tadi kita dah kira I dia 2 ampere. Dan rintangan berkesan
Okey, rintangan berkesan dekat bahagian ini adalah 1 ohm. Kan? Adalah 1 ohm. Sebab rintangan berkesan total yang lalu dekat titik tu. Jadi 2 darab 1 sama dekat dengan 2 volt. So banyak cara untuk awak fikirkan. Okey? Kalau awak tak faham konsep, awak kena tanya saya ya. Nanti saya yang seronok sendiri pula. Okay, itu konsep dia, senang saja gitar ni. Simple lah. Dari segi gitar dia adalah simple. Okey, sekarang dia minta kita bandingkan kecerahan mentol. Okey. Disebabkan nilai voltan untuk X dan Y adalah sama, iaitu 2 volt. Okey, kalau kita perhatikan nilai voltan yang lalu untuk Z 4 volt. Untuk X dan Y ialah 2 volt. So nilai voltan yang lagi tinggi, so dia lebih cerah. Lebih banyak voltan yang dapat dekat dia, dia lebih cerah. Jadi siapa yang lebih cerah ialah Z. Kecerahan. Okey, mentol Z adalah lebih besar daripada X sama dengan Y. X dengan Y sama je sebab X dengan Y 2 volt. Jadi kecerahan mentol X dan Y adalah sama tapi Z lagi banyak daripada mereka sebab nilai voltan Z lagi besar. Okey ya, itu kecerahan mentol. Okey. Apakah yang akan berlaku pada bacaan emitter dan kecerahan mentol X, Y, Z apabila suis S dihidupkan? Terangkan jawapan anda. Okey, kita tengok Kalau kita perhatikan dalam litar ini, arus masih boleh mengalir walaupun suis S tidak dihidupkan. Sebab dia masih ada laluan. Kan arus, dia tak lalu bawah, dia lalu macam ni. So dia masih ada laluan. So Z, maknanya kalau suis tidak dihidupkan pun lampu X, Y dan Z masih boleh menyala sebab arus masih boleh mengalir. Dia ada pilihan. Tapi bila awak onkan dia, kita tengok apa efek dia. Efek dia yang pertama iaitu bacaan. Okey, dia minta pada emitter kan? Bacaan emitter meningkat. Emitter meningkat. Okey. Emitter kita baca arus. Bila awak nak fikir, oh, kalau saya baca arus, mesti ada hubungan dengan rintangan. Okey. So, sebab V sama dengan IR, bila bacaan arus meningkat, maksudnya rintangan dia berkurang. Rintangan ni kalau dalam sistem semua, kalau ikutkan kedudukan, emitter adalah untuk dibaca total. Total arus dalam the whole litar ni. Kena tengok sebab kadang-kadang emitter dia boleh letak dekat sini. So kita tengok. So dia letak emitter kat sini, dia baca yang the whole. Keseluruhan. Jadi bacaan emitter meningkat sebab rintangan berkesan dia menurun. Okay, itu yang pertama. Reason dia adalah rintangan berkesan. Effective resistance decrease. Rintangan berkesan menurun. Okay. Yang kedua, dari kecerahan mentol. Okey. Selalunya mentol yang lagi cerah bila rintangan dia berkurang sebab arus lagi banyak boleh mengalir. So dia minta dari segi kecerahan mentol. Okey, kalau nak dapatkan idea tengok satu persatu. Highlight apa yang dia nak. Emitter, kecerahan. Okey. So dari segi kecerahan mentol X dan Y. Saya letak simbol je Maksud simbol saya ni adalah meningkat lah. Okey, meningkat. Sebab apa?
Macam tadi, bila kita faham rintangan berkesan dia kurang, arus dia meningkat. So boleh bagi dua jawapan. Sama ada awak nak cakap rintangan, saya letak simbol je berkesan. Jadi awak fahamlah simbol saya. Berkurang, atau awak boleh bagi jawapan aliran arus. Current flow. Aliran arus meningkat. Pun boleh. Okey. Okey. Dari segi kecerahan mentol memang meningkatlah X dan Y. Okey. Tapi kecerahan mentol kalau kita bandingkan X dengan Y sahaja, X dengan Y sahaja. Dia orang samalah. Okey. Kecerahan mentol X dengan Y tu sama sahaja. Sama antara mereka. Tapi dia meningkat sebelum ni. Berbanding sebelum ni dia lebih meningkat lah. Sebab sebelum ni Swiss pada S kita tak hidupkan. So dia jadi macam ni. Kita tak hidupkan. Senang kita hidupkan, arus ada potensi boleh mengalir kat situ. Rintangan Kenapa wujudnya rintangan? Ialah wire pun ada rintangan. Okay? Wire pun ada rintangan. Kita dah kira kan? So kena tahu dalam wire pun ada rintangan. Jadi dari segi kecerahan mentol meningkat, tapi kecerahan mentol X, kecerahan mentol X sama je dengan mentol Y. Sebab apa? Kecerahan mentol yang sama sebab V bagi X sama dengan V bagi Y. Ialah diorang dalam keadaan parallel. Bila parallel, arus je yang tak sama. Yang sama ialah voltan. Kena refer balik table tu. Dan yang keempat, jadi kat mentol Z ni, mentol Z tidak menyala. Oh, dah kenapa dia kan? Mentol Z tidak menyala. Kenapa dia tak menyala? Dia tak menyala sebab litar pintas. Ni litar pintas. Maksudnya sepatutnya arus mengalir macam ni. So dia boleh menyala. Tapi arus, nampak? Dia pintas. Pintas Z. Dia lalu macam ni, dia pintas Z. So mentol Z tak boleh menyala. Kalau awak letak kat S tu mentol lain lah. Tapi sekarang ni awak tak letak mentol, awak je letak Swiss. Jadi arus tu ada pilihan untuk mengalir situ. Jadi berlakunya litar pintas. Jadi kenapa mentol Z tidak menyala? Sebab litar, litar pintas menyebabkan arus tidak mengalir. Litar pintas. Short circuit litar pintas. Menyebabkan arus tidak mengalir. Ini yang punca kebakaran kadang-kadang. Bila berlaku litar pintas, boleh menyebabkan terbakar lah. Letupan kan. So bila dia meletup, dia start terbakar lah. Okay, tambah-tambah sebab tak satu punca dia. Selalunya kita masuk kat ruang tamu, kita ada satu switchboard kan, switchboard yang mula-mula kan. Switchboard tu paling dekat dengan lansir. Kan, kalau terbakar kat situ, cepat sangat dia berjakit dengan lansir. Kan? Mana ada bintang dekat lansir kan? Okay. Now kita tengok pada rajah 2 pula. Yang ni ada 2 kena ingat. Ini adalah kesan medan elektrik. Kesan medan elektrik awak kaji 2. Satu, awak kaji pada kesan bola pingpong. Ni cikgu nak recap setiap benda. Pingpong. Yang kedua, awak kaji kesan medan elektrik terhadap api lah. Maksudnya macam hari tu kita buat lilin. Kita tengok api tu membesar sebelah. Okay, ni isu lain pula. Rajah 2.1 dan 2.2 menunjukkan bola pingpong yang disalut dengan cat logam. Cat logam ni kenapa? Untuk konduktiviti lah di antara 2 plate logam. Plate logam tersebut disambungkan ke bekalan lampau tinggi ataupun EHT, extra high tension. Ini voltan terlalu tinggi lah.
Selalu awak pakai bateri 1.5 volt, 3 volt, 6 volt, 9 volt. Tapi ini kilovolt So kilovolt ni maksudnya 2000 volt. Kan macam kes ni. So tinggilah. Yang menghasilkan medan elektrik yang kuat antara dua plate dan Swiss yang dihidupkan. So kita ingat di bahagian di antara ni dia ada medan elektrik. Bila ada medan elektrik dia akan ada efek. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan medan elektrik? Okay, apa maksud medan elektrik? Medan maksudnya kawasan. Bila ada elektrik, kawasan itulah yang ada elektrik. So, in general kita nak faham konsep dia. So, maksudnya medan elektrik ialah kawasan di sekitar suatu jasad yang bercharge mengalami satu daya elektrik. Kawasan itu. Okay. Kawasan sekitar satu jasad yang bercharge mengalami satu daya elektrik. So, dalam bahasa Inggeris, dia adalah kawasan a region. A charged object which any other charge experience mengalami a force, mengalami daya gerak elektrik, mengalami daya elektrik lah, mengalami satu daya. Okey, sekarang ini babak compare. Soalan SPM tu babak compare kan, nombor 5 kan, babak compare ni, kita bandingkan. Perhatikan rajah 2.1 dan 2.2. Okey, bandingkan bekalan kuasa. Yang ni senanglah. Bila awak compare, awak tengok je siapa yang beri bekalan kuasa tinggi. Rajah 2.1 ke 2.2. So kita tengok pada gambar rajah, senang. Jadi kalau saya tengok di sini, okay, kita bandingkan bekalan kuasa. Bekalan VLT dalam rajah 2.2. Okey, lebih besar. Saya letak simbol je lebih besar daripada rajah 2.1. Yalah, ini 3 volt. So kita nampak bekalan kuasa dia. Input. Bandingkan laju. Ada tak dia cakap mana lagi laju? Okay, tak ada kan? Dia tak cakap kan? Itu maknanya yang dimanipulasi adalah bekalan kuasa, yang bergerak balas adalah hal laju. So, masa kita belajar konsep, semakin bertambah bekalan kuasa, semakin bertambah ayunan dia ataupun kelajuan dia. Jadi kalau bekalan kuasa lebih tinggi, maka hal laju ayunan bola pun lebih tinggi. Jadi rajah 2 yang lebih tinggi bekalan kuasa, jadi hal laju ayunan bola, hal laju ayunan bola. Ayunan bola. Okey, dalam rajah lebih tinggi daripada rajah 2.1. Okey. Ini yang penting ni. Nyatakan hubungan. Awak dah nampak tadi. Semakin bertambah bekalan kuasa, semakin bertambah hal laju ayunan bola pingpong. Sebablah
dapat banyak voltan, dapat banyak tenaga. Macam tu. Okay. Jadi maksudnya kita boleh guna perkataan semakinlah, the higher lah dalam bahasa Inggeris, the bigger EHT voltage, okay, the stronger the strength of, okay, sorry, the stronger, the higher EHT voltage dikaitan dengan hal laju. So, the higher the oscillation velocity of ping-pong ball. So, dalam bahasa Melayu, semakin bertambah, okay, ataupun semakin besar, semakin bertambah voltan VLT, semakin bertinggi, semakin bertambah ataupun semakin tinggi, semakin tinggi laju ayunan bola pingpong. Okay. Kaitkan halaju ayunan dengan kekuatan. Nampak logik? Makin laju, maknanya kekuatan medan elektrik itu semakin bertambah. That's why dia semakin laju. Makin bertambah nilai voltan dia, okay, semakin bertambah nilai kekuatan dia. Kekuatan dia. So, saya letak energy. Macam itulah. So, tapi dalam kes ni dia kata bandingkan hal laju. So, semakin bertambah hal laju ayunan bola pingpong, semakin bertambah kekuatan medan elektrik. Okay, itu je. Bola pingpong. Okay. Semakin kuat. Ataupun semakin bertambah kekuatan. Boleh je balik senang. Kekuatan medan elektrik. Okay. So, dia kata, apakah yang akan berlaku pada hal laju bola pingpong jika jarak di antara dua plate itu ditingkatkan? So, maksudnya plate tu makin jauh lah. Okay. Kalau makin jauh, kekuatan medan tu bertambah ke berkurang sebenarnya? Kan? Kalau makin jauh, kekuatan medan tu bertambah ke berkurang? Makin jauh kekuatan medan. So, cara logiknya kita pernah kira, ingat tak? Kita kira kekuatan medan elektrik, iaitu formula dia, apa dia? F over D. Ingat tak? So, maksudnya, kan daya dia tu, jadi D dia semakin bertambah, maksudnya nilai kekuatan dia semakin berkurang. Yalah jauh kan, jauh. Bila macam magnet lah. Macam magnet, bila dekat, kalau kita dengan besi pun daya tarikan dia makin kuat kan. Tapi kalau jauh mungkin magnet tu susah nak tarik. So sama juga. So kalau dekat, maksudnya di antara dua plate tu dekat, jadi ruang di antara dia semakin bertambah. Jadi kekuatan medan dia semakin bertambah. So kalau dia makin jauh, jadi apa jadi pada hal laju bola pingpong? Maksudnya hal laju dia akan berkurang. Okay? Hal laju dia akan berkurang. Hal laju bola pingpong. Oh, dia nak tanya. Oh, dia nak tanya apa-apa ke? Ada raise hand? Okay. Cuba tanya soalan. Direct. Oh, buka mute buka tanya terus.
Cikgu, soalan nombor 2 tadi. Okey. Kat komen saya tulis. Oh. Hmm. Sorry cikgu. Okey. So banyak chat tapi saya tak dapat tengok. Okey, macam banyak komen. Oh, menyala dalam bahasa Inggeris. Apa? Okey, light up lah. Light up. Macam mana brightness of bulb tu ada dua situation. Brightness bulb ada dua situation. Okay. Brightness, awak pergi kepada soalan mana tadi? Satu C. Okay. C. Okay. Brightness X dengan Y ke? X. Masalah brightness Z. Nombor 2 dan nombor 3. Okay. X dengan Y lah. Okay. Kecerahan mentol X dengan Y bertambah. Ini saya letak simbol bertambah. Okay. Kenapa dia bertambah? Sebab sekarang ni, kena faham. Litar ini, litar combination siri, untuk kes di sinilah siri dan selari. Bahagian ni selari lah. Selari bila dah combine dia akan jadi siri. Tetapi kena faham, bila dia ada perintang dekat sini, ibarat macam dia ada satu lagi rintangan. Bila switch ni disambungkan, ibarat macam dia ada satu lagi rintangan dekat kawasan ni. So kena faham, kalau kita perasan litar selari ataupun parallel, lagi kita tambah perintang dia, lagi kita tambah bilangan. Bilangan perintang dia, sebenarnya nilai rintangan dia makin berkurang. Sebab apa? Kita kira 1 over. 1 over, 1 over, 1 over. So dia akan reduce nilai rintangan berkesan, which is kita panggil total resistance. So bila kita reduce total resistance, V sama dengan IR, jadi nilai rintangan berkesan dia berkurang, that's why arus dia bertambah. That's why arus dia meningkat. Tapi kenapa kita cakap kecerahan mentol X dan Y adalah sama? Sebab yang pertama, diorang ni nilai rintangan dia sama. Semua pakai 2 ohm. Yang kedua, bila nilai rintangan sama, arus yang mengalir pun sama untuk kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali. Maksudnya kalau awak ada voltan 2 volt, sini pun 2 volt. Sebab ni lah, tengok nampak tak? Voltan ni, kita ukur daripada titik ni sampai titik ni. So voltan 2 volt untuk X, 2 volt pun untuk Y. Arus dia pun akan jadi sama lah sebab nilai rintangan dia sama. Efek dia adalah apabila switch ni kita letak. Tak letak pun memang nilai rintangan dia sama. Tak letak switch ni tak dihidupkan pun nilai rintangan dia tetap sama. Sama sebab apa? Okay, sama sebab apa? Dia bagi tahu dah nilai perintang tu sama. Dan litar itu adalah selari. Okay, cumanya dalam kes ni bila dia letak lagi, dia still tetap sama sebab dia litar selari, parallel, sorry. Dia tetap litar parallel. Parallel selari lah kan? Okay. Tetapi dalam kes ni bila dia letak, dia akan menambahkan lagi kecerahan. Tu je. Sama-sama tapi dia lebih cerah daripada tadi. Masa awak tak on-kan. Kemudian mentol Z tidak menyala sebab litar pintas. Okay. So untuk dalam kes yang tadi, laju bola pingpong berkurang sebab kekuatan medan elektrik berkurang. Jarak makin bertambah, kekuatan medan
elektrik, okey, berkurang. Okey, saya letak simbol ke bawah maksudnya term saya dah maksudnya berkurang lah. Okey, sama-sama. Siapa yang raise ni nanti cikgu akan perasan. Nanti awak akan terus tanya. Okey, now. Ini yang saya nak sentuh masa hari tu lagi. Iaitu melibatkan rintangan dalam apabila melibatkan graf. Ini agak very popular lah kalau dalam soalan pun. SPM pun suka. Okay, soalan macam ni. Seorang pelajar ingin menjalankan eksperimen mengkaji hubungan di antara daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Okay, bagi satu sel kering. Satu je sel kering. Okay, sebab dia efek sel kering awak pasang siri selaring efek. Pelajar 3.1 menunjukkan litar eksperimen tersebut dan graf keupayaan V melawan arus diplotkan. Kalau kita perhatikan pada graf, ini graf DGE kan. Beza saya dah sentuh hari tu, graf DGE berbeza dengan V melawan I yang biasa, graf hukum Ohm. Sebab dalam graf DGE kalau kita perhatikan apabila arus bertambah, nilai voltan akan berkurang. Kan graf DGE dia macam tu. Okey. Ini soalan SPM ni. Okey, berdasarkan graf dalam 3.2, jawab soalan-soalan berikut. Apakah yang berlaku apabila I meningkat? Maksudnya I ni arus lah. Awak nampak kan bila arus meningkat, bacaan ataupun nilai voltan ataupun awak cakap beza keupayaan. Senang kan dia pakai huruf I kan? Pakai je huruf V. Sebab dia pakai huruf. So V berkurang. Sebab dia tak cakap arus, dia cakap I. I tu memang represent arus lah. Dia cakap V berkurang. Daripada graf, kita dah nampak. Okay. Tentukan nilai beza keupayaan apabila arus kosong. Tunjukkan pada graf tersebut bagaimana anda menentukan nilai V. Okey. Kalau kita tengok arus kosong di sini. So, jadi awak kena tunjukkan pada graf. Maksudnya, kalau arus kosong, graf ni kan tergantung. Jadi, awak kena panjangkan. So, bila awak panjangkan straight line pakai pembaris kan. Balik kat sini. Okey. Nak cikgu pakai ni. Zoom. Oops, lari sikit. Sebab scanning pun lari, kalau ikutkan memang lebih kurang macam ni lah. Okay, awak kena panjangkan betul-betul. So, saya tak ada pembaris, tapi awak panjangkan betul-betul, nanti dia akan sentuh lah. Dia jadi gitu lah nanti kan. So, kita extrapolate. Kita panjangkan graf tu, nanti dia sentuh di sini. Padam Okay. So, saya draw lah. Tadi tak permanent, zoomnya pen tak permanent. Saya andai kata saya panjangkan straight line dengan bengkok-bengkok, jangan aim. Tapi memang nilai dia macam ni. Jadi 1.5 lah bacaan dia. 2.5 volt. Okey. Kemudian, ini yang penting. Namakan kuantiti fizikal yang mewakili nilai dalam 3A. Namakan kuantiti fizikal yang mewakili nilai dalam 3A. 3A2 ni lah. Kena faham. Ini adalah graf DGE. Cikgu dah pernah explain masa dulu. Formula DGE, okay, EMF sama dengan V plus IR. Ingat tak? Saya dah ubah suai formula ni, dah pernah explain pada awak. Ini adalah nilai DGE. Kalau kita graf ini adalah kan, kalau graf garis lurus kan Y sama dengan MX plus C. So kalau kita ubah suai formula ini mengikut graf garis lurus ni, ingat apa yang berada di paksi Y adalah Y. So cikgu ubah suai dia akan macam ni. V sama dengan negatif IR tambah ni.
Saya ubah slide, pindah. Maksudnya macam mana? Tengok betul Perhatikan betul-betul. Apa yang berada di paksi Y ialah V. So ini adalah Y. Apa yang berada di paksi X ialah I. So saya pastikan V dekat Y, X saya adalah I dan nilai kecerunan saya adalah negatif R. So maksudnya M ini represent negatif R. Maksudnya ini adalah R apa dia? Rintangan dalam. Kita just bandingkan dia. Rintangan dalam. Okey. Dan ini nilai DGE ataupun EMF mewakili pintasan Y. Kita bandingkan konsep. Jadi maksudnya kalau dia tanya nilai 1.5 tu apabila V kosong, apabila arus kosong, arus tak mengalir. Saya dah cerita dah kat awak. Arus tidak mengalir, kan? Maksudnya switch terbuka, arus tidak mengalir, lampu tak menyala, itu adalah bacaan DGE. Bacaan bateri yang asal. Tapi bila arus mengalir, bacaan voltan awak drop. Sebab apa? Dalam bateri. Wujudnya rintangan dalam. Saya pernah cerita benda ni. So jadi kuantiti fizikal yang kita baca adalah nilai DGE. DGE. Daya gerak elektrik ataupun EMF. Okay. So dia kata rintangan dalam bagi sel kering. Di mana M ialah kecunan graf. Hitungkan nilai R. Okey. So tadi saya dah explain dah konsep. Jadi nilai R sama dengan negatif M, maksudnya kita cari kecurunan graf lah. So awak boleh cari kecurunan graf. Okay, tengok pada graf. Graf kita pun memang graf kecurunan negatif kan. So ambil je lah mana-mana poin yang senang awak baca. Contohnya macam saya ni suka baca bahagian ni lah. Okay, kita buat segitiga kan. Tak luruslah segitiga saya ni. Tapi saya ambil poin ni lah. Macam ni koordinat dia ialah 1 dan 1. Yang ni koordinat dia adalah 0 dan 1.5. Okay. Jadi cari macam biasalah. Nilai kecerunan M sama dengan Y dulu kan. Jadi contohnya 1 tolak 1.5. Bahagi dengan contohnya yang ni awak dapat berapa ni? 1 dengan 1 kan? Okey. Kalau baca sini 1.2. Okey, 1 dengan 1. 1 dengan 1. Itulah saya takut mata saya tak nampak lah ni Ni 1. Ni titik ni dengan 1. Jadi bahagikan dengan 1 lah. Okey, 0 tolak 1 ya. 0 tolak 1. Koordinat kita betul Kita balik. Y dengan X. Tengok betul. Saya tunjukkan lagi sekali, saya kira M dekat sini senang. So M kecerunan, kalau kita ambil, contohnya awak buat yang ni tolak yang ni. Jadi maksudnya 1.5 tolak 1. Kalau yang ni, maksudnya ini per dengan 0 tolak 1. Nanti nilai M awak akan dapat negatif 0.5. Kecerunan awak memang negatif pun kan? Ni kecerunan dia bentuk dia negatif. So kecerunan awak adalah negatif 0.5. Kalau berdasarkan apa yang saya bagi tahu tadi, masa kita dah derive equation ini. M ni sama dengan negatif R. Jadi maksudnya M sama dengan negatif R. Jadi M yang awak dapat negatif 0.5 sama dengan negatif R. Maka nilai R awak adalah 0.5 ohm. Okay, nilai R awak adalah 0.5 ohm. Okay, saya letak sini jawapan Dia adalah 0.5 ohm. Okay, itu nilai rintangan dalam. Okay, 1 tolak 1.5 bahagi 1. 0.5 lah kan? Okay. 1, buat tengok sini.
1.5 tolak 1, 1.5 tolak 1. So bahagi dengan 1 dapatlah 0.5. Bahagi dengan negatif 1 lah. Okay, negatif 1 bawah ni ya. Ni bahagian ni negatif 1. Jadi dapat 0.5. So M kan sama dengan negatif R. M sama dengan negatif R. Which is nilai M ni awak dapat iaitu negatif 0.5. Nilai M tu kan kita dapat negatif 0.5. Jadi negatif 0.5 sama dengan negatif R. Jadi R sama dengan 0.5 ohm. Negatif-negatif mati ya. Buang. Okay. Okay, jadi nilai R finally awak dapat nilai R. Kat sini saya dah buat nilai R sebab saya kira tepi tu tadi. So kena tahu ini R sama dengan negatif M. Kalau dia letak R sama dengan negatif M pun sama. Maksudnya awak pindahkan ke sini. Okay. R sama dengan negatif M. So saya kira kat sini untuk awak. Okay. R sama dengan negatif M. Jadi negatif. M tu kan negatif 0.5. Tadi kita dapat. Still kita dapat 0.5 ohm. Ini rintangan dalam. Rintangan di dalam bateri. Okey. Kemudian dia kata seterusnya, ini soalan yang popular lah, suka sangat tanya part ini. Cari rintangan dalam from the graph, cari nilai DGE from the graph. Okey. Daripada graph, nyatakan nilai V apabila I 0.6 ampere. Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan nilai V. Ini baca graf sahaja. Baca nilai arus awak apabila 0.6. So, awak baca nilai arus. Okay, sampai 0.6. And then awak baca kat sini. Baca betul saya dapat kat sini lah. Bengkok-bengkok pun garisan saya. Tapi, still dapat kat sini. So berapa nilai dia? 0.6 saya dapat dalam macam mana nak tentukan ni? Nak baca. Okey, dia ada satu cara lah. Kalau skala awak tak boleh tentukan. Dia ada satu teknik macam ni. Nak avoid confuse dan teknik yang awak boleh guna. Dia macam ni. Daripada sini sampai sini ada 10 kotak. Okey 10 kotak. Ni untuk yang confuse saja. Setengah orang dia boleh baca dah. 10 kotak. 10 kotak kecil. Daripada 1 sampai 1.5 ada 10 kotak kecil. Okey. Bacaan daripada 1 sampai 1.5, nilai dia beza nilai bacaan ini adalah 0.5. Jadi 0.5 bahagi dengan 10 kotak. So awak akan dapat 0.5 bahagi 10. Awak akan dapat nilai untuk satu kotak kecil. Ni kes orang confuse saja. 0.05. Satu kotak kecil ni maksudnya jejak satu kotak kecil tu 0.05. Jadi kalau awak nak baca bahagian ni, cikgu zoom sikit ni awak tengok betul. Okay. Jadi kalau kita baca sepatutnya bahagian ini, tengok kan tadi kita baca ke sini, sampai sini maksudnya awak naik 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi awak dah tahu dah, satu kotak tu nilai dia 0.05. Darablah dengan 4 kotak. So jadi 0.05 darab 4 kotak. So adalah 0.2. Ni. Naik sebanyak 0.2. Jadi 1 tambah dengan 0.2. That's why kita boleh baca dengan tepat 1.2. Kes yang saya cakap ni kalau confuse sahaja. Okay. So memang jawapan ni 1.2. Kalau setengah orang dia boleh nampak dah. Kan kadang-kadang ada skala yang agak heavy kan. Ni skala senang. So 1.2. Awak baca bolpen kan? Buat dah. Hitungkan nilai R apabila I sama dengan 0.6. Dia nak hitungkan nilai R. Rintangan. Rintangan ialah balik kepada V sama dengan IR. Jadi rintangan adalah V over I. Nilai voltan dekat situ ialah 1.2 tadi baru kita baca. Okey, bahagi dengan arus ialah 0.6. Jadi awak dapat nilai rintangan 1.2 bahagi 0.6. So awak dapat 2 ohm. Okey, rintangan. Apakah jumlah rintangan di dalam meter?
Dia minta jumlah rintangan. Tengok balik gambar aja. Ini ialah litar DGE. Maknanya nilai rintangan dalam kes ni adalah 2 ohm. Dan rintangan bukan rintangan berkesan, rintangan dalam yang kat sini awak dapat 0.5. Jadi dia kata jumlahkanlah semua rintangan yang ada yang kita nampak. Simple je lah. Kalau jumlah, maknanya 2 tambahlah dengan 0.5. So dapatlah 2.5 ohm. Okay. Ni tengok betul Dia kata, jika kita sambungkan perintang lain R1 selari dengan perintang R, bacaan voltan akan menurun. Jelaskan kenapa. Okey. Dia kata kita letak perintang R1 selari dengan perintang R. Okey, maksud dia letak macam ni lah. Selari kan? Ini ada perintang. Katakanlah label sebagai R1. So kena ingat, dalam keadaan selari, rintangan berkesan kita akan drop. Sebab apa? Kita kira 1/R plus 1/R. Kan selalu kita kira 1/R plus 1/R. Jadi memang rintangan berkesan kita akan drop. Okay, rintangan berkesan. Maksudnya total resistance. Jadi dia kata, dia tanya apa soalan? Dia minta, dia bagi tahu bahawa bacaan voltmeter akan berkurang. Kenapa bacaan voltmeter berkurang? Explain. Kan V sama dengan IR. Kalau R berkurang, V pun akan berkurang, ya? Tengok hubungan dia kan? Okay. Jadi dia suruh explain kenapa. Sebab bila awak tambah lagi satu perintang, awak ada satu lagi masalah. Iaitu more energy ataupun lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi rintangan dalam. Rintangan dalam. Soalan seterusnya. Hitungkan tenaga yang hilang dalam 1 saat melalui rintangan dalam. Dia fokus kepada rintangan dalam. Dia nak cari tenaga. Tenaga yang hilang dalam 1 saat. Ini tricky tau. Tenaga yang hilang dalam 1 saat ni apa? Sebenarnya dia nak cari kuasa. Ataupun power maksudnya. Sebab tu disebut dalam 1 saat. Kenapa? Formula bagi kuasa, power equal to energy over time. Tenaga dalam 1 saat. Itu maksudnya kuasa. Jadi unit bagi kuasa memang watt ataupun energy unit dia joule second -1. So soalan ni tricky dekat sini ayat dia. Tenaga yang hilang. Soalan nak cari power. So power equal to IV. Okey, kita selalu guna macam ni bab elektrik. Tapi contohnya katakanlah arus dengan voltan, awak tak tahu sebab dia fokus pada rintangan dalam. Maksud dia nak pakai formula R. Ini yang kita ubah suai hari tu tu. Kan V sama dengan IR. Jadi V ni awak gantikan dengan IR. That's why awak akan dapat macam ni. Saya gantikan dengan IR. That's why akan dapat formula I square R. Tu yang dapat formula baru tu. Power sama dengan I square R. Instead of awak hafal, awak boleh derive balik. Nak hafal pun boleh, nak derive balik pun boleh. Ni yang formula yang diderive lah yang kita belajar tu. Okay. Jadi sebab dia fokus kepada rintangan dalam. Sebab tu cikgu pakai formula ini. Sebab dia nak pakai rintangan dalam. Maknanya arus yang mengalir dalam litar ini ialah 0.6 kuasa 2
darab dengan rintangan dalam kes ni. Tadi kita kira rintangan dalam dia 0.5. Saya nak pakai nilai rintangan dalam. Kalau dia kata tenaga yang hilang pada perintang, itu kita pakailah nilai rintangan yang 2 ohm tu. Tapi yang ni sebab dia nak rintangan dalam, internal resistance. Jadi pakai nilai R kecil sebenarnya. So kalau nak awak nak ubah sesuai, maksudnya ini simbol dia adalah R kecil lah. Macam tu je. So kirakan. Sampai 6 cos 2 darab 0.5. Jadi dapatlah 0.18 Joule per second. That's why tenaga yang hilang dalam satu saat ini tricky. Maksud dia nak cari power. Okay. Kalau dia nak cari tenaga sahaja, ni saya just bagi tahu, kalau dia nak cari tenaga saja, barulah E equal to VIT. Tapi ni tak, dia nak cari power. So hati-hati dengan perkataan dia. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Yang ni bab peniraan lah kalau nak pakai barang-barang elektrik ni. Raja 4 menunjukkan peralatan elektrik yang ada dalam sebuah rumah dan kadar kuasa pada setiap barang. Yang ni kuasa dia berapa voltan, memang standard rumah kita pakai 240 volt. Ya, ini voltan barang elektrik. Kipas elektrik menggunakan kuasa 800 watt. Apakah yang dimaksudkan dengan kuasa? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kuasa elektrik? Kan tadi kuasa ialah energi per time ataupun kuasa ialah kadar tenaga elektrik. Kan power equal to energy over time. So energy ni tenaga time. So something over time cikgu dah pernah ajar, maksud dia adalah kadar. Jadi kuasa itu apa? Kuasa ialah kadar tenaga elektrik yang hilang atau dipindahkan. Saya buat simbol je atau dipindahkan. Betul, power ni memang ada dua formula. Satu power equal to IV. Okey, ini power dalam kes bab elektrik awak baru jumpa dia. Tapi original power, masa awak belajar dulu, dia ada formula ni. Sebab power is energy over time. Okay. Maksudnya tenaga. Tenaga apa? Tenaga cahaya, tenaga elektrik, tenaga kinetik, tenaga mekanik, tenaga haba. Okay. Semua tu adalah tenaga. As long as adalah tenaga, tenaga lah. Kinetik, tenaga keupayaan dibahagikan dengan masa. Okay. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku pada kipas elektrik. Saya rasa sekolah rendah pun dah belajar. Apa perubahan tenaga? Mula-mula kita dapat tenaga apa kepada tenaga apa? Kipas, mula-mula awak dapat tenaga elektrik. Elektrik, okey. Kepada, sebab kipas dia berputar, so dia digerakkan, dia menghasilkan tenaga kinetik. Okay. Tenaga kinetik. Kalau macam lampu, tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Kipas dia bergerak, so tenaga kinetik. Dan kipas ni lah awak akan belajar nanti dalam bab elektromagnet. Macam mana kipas boleh berputar, dalam tu ada magnet. Arus mengalir. Lepas tu macam mana dia boleh menghasilkan gerakan. Itu yang berlaku dalam motor kecil. So kita akan tengok lagi detail dalam chapter 4. Kenapa kipas berputar. Okay, from electrical energy to kinetic energy. Okay, itu je.
lampu filament menggunakan lampu filament menggunakan 100 joule tenaga dalam 1 saat. Ni tengok ni 100 joule tenaga dalam 1 saat. Maknanya kalau cikgu cakap dia guna 100 watt lah. Ataupun sebabkan dia menggunakan power, maksud power. So dia adalah 100 watt ataupun 100 joule per second. Okay. Tetapi hanya memindahkan 45 joule tenaga yang berguna sesaat. Awak nampak tak? Ada 100 joule pindah 45. Dari segi ini dia dah cakap maksudnya efisiensi lah, kecekapan dia. Tak power sangat lah. Awak supply kat dia 100 tapi hasil je 45 je. Tak efisien lah kan? Kita pun nampak. So, ni lampu. Okay, lampu. Lampu maksudnya dia menghasilkan tenaga cahaya. Nanti cikgu pergi kepada soalan awak yang awak tanya masuk kat atas. Okay. So, lampu dia menghasilkan tenaga apa? Daripada tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Sebenarnya tenaga cahaya campur haba. Yalah kalau kita pegang lampu filament kan kita rasa panas juga kan? Okay. Jadi dia kata namakan tenaga yang telah dibazirkan. 45 joule je. Okay, lagi 55 tu jadi apa? Itu adalah tenaga haba. Okay. Tenaga haba kita tak nak pun. Tapi lampu menghasilkan tenaga haba. Okay. Tenaga yang berguna bagi lampu pendaflor adalah 75 joule sesaat. Hitungkan kecekapan lampu filament dan lampu pendaflor. Kan kita dah belajar lampu filament dia tak berapa bagus sangat. Pendaflor is better and then kita LED lagi lah better. Okay. So kalau kita tengok sekarang ni dia minta kecekapan. Efficiency. Okay, yang dia macam huruf N tu. Efficiency. Dia macam N panjang janggut gitu kan. So sekarang saya nak cari efficiency for each. Okay. Mula-mula saya nak cari untuk lampu filament. Okay. Efficiency kan power output over power input darab 100%. Itu adalah formula bagi efficiency. Power output. Apa hasil yang terjadi? Hasil yang terjadi kalau untuk lampu filament hanyalah 45 je. Kan? Dia hanya deliver 45. So, 45 divide by yang kita supply dekat dia input 100. So, darab 100. Jadi, efficiency adalah 45%. Okay. Kemudian, efficiency for pendaflor okay, sama juga formula dia iaitu power output over power input darab 100%. So output dia menghasilkan 75. Jadi 75 supply input kita 100 darablah 100. Jadi dapat 75%. So kita nampak lampu pendaflor better daripada lampu filament. Sebab tu zaman dulu dia panaskan lampu tu. Banyak menghasilkan haba. So dia kata mentol yang mana lebih menjimatkan tenaga, lagi tinggi efisiensi lagi banyak. Lagi kalau macam barang elektrik ada 5 bintang lagi bagus daripada 4 bintang. Lagi bagus daripada 3 bintang sebab kecekapan dia means kalau dia cekap dia jimat tenaga. Okay, sebab tenaga tidak banyak yang dibazirkan. So lampu yang lebih bagus ataupun mentol yang lebih bagus adalah lampu pendaflor. Okay. So dia kata berikan sebab kenapa? Sebab kita tahu tenaga tu dah convert into heat. Okay. Sebab lagi lampu pendaflor ni 75% convert into cahaya, 25%. Banyak tenaga
cahaya yang dihasilkan, okey, dan kurang tenaga haba yang hilang. Haba yang hilang. Inilah kalau 75% cahaya, the rest is haba lah. So kuranglah tenaga haba yang hilang. That's why lampu pendek floor is better. Okay, tadi maksud kuasa. Okay, maksud kuasa dalam bahasa Inggeris ialah power is rate of electrical energy dissipated. Dissipated. Double T satu T je. Dissipated or transfer, dipindahkan. Transfer. Okay. Efficiency dia senang. Dalam transformer pun ada efficiency, nanti kita kena kira balik. Sama-sama. Okay, dalam transformer pun nanti awak akan kira efficiency. Okay, now. Jadual 4.2 menunjukkan maklumat tentang penggunaan elektrik bagi sebuah isi rumah dalam 1 bulan. Ni dah cakap 1 bulan dah. Penting ni. Okay, so tempoh penggunaan, total penggunaan tu 1 bulan lah, ni 240 jam. Sekarang kita nak kira unit elektrik. So saya dah bagi tahu unit bagi elektrik adalah kilowatt jam. Unit bagi elektrik adalah kilowatt jam. So the best is make sure awak tukarkan semua dalam unit watt ni kepada kilowatt supaya tak confuse. Make sure dalam unit kilowatt siap-siap. Make sure dalam masa ni dalam unit jam. Kalau dia bagi minit, tolong convert dalam unit jam. Siap-siap. Supaya tak confuse. So which mean yang ni akan jadi 0.4 kilowatt. And then yang ni akan jadi 0.7 kilowatt. This one akan jadi 0.08 kilowatt. 0.2 kilowatt. Okay, ada lagi. Yang ni 0.1 kilowatt dan ini 0.06 kilowatt. Tukar siap-siap. And then kita multiply lah. Darabkan je lah. Okay, awak darabkan So maksudnya kita nak tukar pada kilowatt jam. So means ini 0.4 darab 720. Okay. Ini dia tunjuk dekat awak, dia bahagikan dengan 1000. Kenapa dia nak tukarkan sebenarnya 1.5 darab dengan 240. Ialah kita tukar dalam bentuk kilowatt. Okay. Cuba darab. Okay. Cuba darab. Penuhkan jawapan. So 720 darab dengan 0.4. Okay. 288. 0.7 darab 300. Jadi awak dapat 210. 0.08 darab 3 darab 120. 9.6. Kemudian 0.2 darab dengan 30 dapat 6. 0.1 darab 40 dapat 4. 0.06 darab 180. Okey, hati-hati kat sini. 5 lampu pendek floor. Sini ada 4 biji lampu filament. Okay, yang lain semua dia pakai sebuah. Sebuah. So dekat sini kata 4 biji lampu filament. 4 biji lampu filament, satu lampu 4. 4 kilowatt jam. Tapi you ada 4 biji lampu. So darabkan dengan 4. So akan dapat 16. Okay. Yang ni pula dia pakai 5. So maksudnya untuk satu lampu 0.06 darab 180. Jadi untuk satu lampu awak pakai 10.8. Tapi sebab kita guna 5 lampu, semua gunakan tenaga
Jadi didarabkan dengan 5. Jadi 10.8 darab dengan 5, awak akan dapat 54. Ini adalah jumlah unit 54 kilowatt jam. Sebab bila kita dah tukar dalam kilowatt, kita dah faham bahawa 1 kilowatt jam bersamaan dengan 1 unit. Okey. Hitungkan jumlah tenaga. Jadi, jumlahkanlah semua ni. 360 tambah 8. Ini adalah jumlah barang elektrik yang kita gunakan. Jumlahkan. So, jumlahkan 360 campur 288 campur 9.6 campur 6 campur 16 campur 54. .6 jumlah saya dapat total 943.6. Jumlah tenaga iaitu 943.6 kilowatt jam atau 943.6 unit dah. Unit. Okey. Unit. So dia minta total energy, dia terjawab dalam kilowatt jam. Tapi total unit awak memang jadi sama je. Sebab dia minta total energy, bagi jawapan dalam kilowatt jam. Okey, jadual 4.3 menunjukkan tarif elektrik bagi kegunaan domestik. Domestik ni macam perumahan lah. Kalau kilang, kita tak panggil domestik. Industri yang tu. Yang ni ingat saya cerita dia punya gap dia. Okay, dia kata 100 unit yang pertama harga dia 20 sen. 900 unit yang seterusnya harga dia adalah 25 sen. Okey. Dia kira macam ni. Awak guna 943. So kita bayar dulu yang 100 yang pertama. So maksudnya kalau kita nak kira, okay, analogi dia, saya bagi analogi baru kita kira 100 unit yang pertama harga dia adalah 0.20. So saya darabkan dengan sen siap-siap. So kalau kita kira 943.6 tolak 100, kita tinggal lagi yang belum bayar ni, kan saya bagi analogi macam tu, iaitu 843.6 unit. Tinggal lagi banyak tu. So maksudnya ni 900 yang seterusnya. Apek tu kata okey, lagi 900 bayar 25 sen untuk satu barang. So sekarang awak beli another 843. So maksudnya lagi 843 darablah dengan 25 sen. Okey, macam itulah unit. Habis tu yang ni untuk 1000 unit ke atas. Okey, ni untuk 1000 unit ke atas harga dia lain. Jadi kita tak sampai pun 1000 unit kan? Jadi kita kira takat tu je lah. So jadi jumlah kos elektrik iaitu 100 unit darab 100 unit pertama RM 20 sen. Okay. Tambah dengan 483.6 yang tinggal 843.6 darablah dengan 0.25 sen. Itu adalah total. Okay. Murah ni. Mirip yang murah ni, elektrik ke tak ni murah sangat. So tambah 843.6 didarabkan dengan 0.25. Okay. So total dia ialah RM 230.90. Itu bil. So selalunya student dia akan keliru part ni lah. Bahagian ni. Ingat, barang yang 100 pertama awak bayar dulu. Okay, awak ada lagi berapa, kira yang baki pula untuk bayar untuk dia punya package. Macam tu. Okay, jadi jumlah bil dia adalah RM230.90. Now, nombor 5 ni, dia pasal kereta ni lah,
Kalau awak belajar, ingat tak ada satu dalam topik ni, iaitu awak belajar tentang ni. Okay. Ya, jenis kenderaan yang menggunakan kuasa elektrik. Kita ada dua, iaitu kenderaan EV, kenderaan yang menggunakan tenaga elektrik. Memang 100% dia guna tenaga elektrik. So kita kena faham kalau tenaga elektrik maksudnya dia tak pakai minyak petrol lah. Memang kereta ni kena charge. Ni kereta elektrik lah, macam kes handphone kan. Bateri handphone kita. So samalah, cuma dia pakai bateri je lah. Okay. So bateri dia adalah kena charge. Selalunya bateri yang kena charge ni, yes, macam Tesla, betul? Okay. So kalau macam kereta hybrid ni dia half-half. Taklah half sangat. Dia depend lah, maksudnya sebahagian. Nak kata half tu tak half lah, sebab dia kata 25% hybrid, kereta hybrid ni 25 hingga 40% dia guna kuasa bateri yang boleh di-charge semula. Selebihnya dia guna bahan api fosil, maksudnya dia guna petrol. So maksudnya masih guna bateri tapi sebahagian. Jadi dalam kes ni pun kan ingat tak kereta hybrid kan? Kereta pertama tu yang hybrid kereta apa saya tak ingat dah masa zaman tu. Jadi saya nak sebut, lupa dah nama kereta hybrid yang pertama yang mula-mula dengar kat Malaysia masa tu. Toyota. Tak ingat dah brand dia. Tak ingat dah model tu. Okay. So time tu. Itu adalah kereta hybrid. So kita tahulah dia jekan jimat penggunaan petrol. Kenapa tau? Pembakaran petrol menghasilkan pencemaran. Ialah asap kan, karbon kan dalam chemistry. So dia menghasilkan pencemaran. Jadi bila kita pakai elektrik ni lebih lestari lah, kita jaga alam sekitar. Okay. Itu tujuan dia ada kereta elektrik. Sebenarnya saya nak tunjukkan video tapi mungkin masa tak mengizinkan. Jadi video ni nanti awak boleh tengok sendiri Video macam mana cara sambungan sel suria pada bateri. Sel suria ni apa? Sel suria, panel sel suria kita kena belajar. Salah satu cara kita dapatkan tenaga, kita boleh menggunakan panel sel suria. Okey, maksudnya digunakan cahaya matahari untuk mengecas. Jimat kan? Jimat tenaga. So kita pergi kepada soalan kita. Soalan ni dah agak heavy sikit ya. Saya beritahu. Okey. Gambar rajah di bawah menunjukkan model kereta elektrik jenama S. Dengan pak bateri, kombinasi bateri secara sesiri dan selari. Ini kena faham. Bateri susun sesiri lain maksud dia. Bateri susun selari pun lain maksud dia. Okay, lain ciri-ciri dia. Kalau susun sesiri, maksudnya macam kalau macam ni awak susun bateri awak macam ni. Ini susun sesiri. Kalau awak pakai bateri 2 volt, total akan jadi 6 volt. Tapi kalau bateri awak susun secara selari, macam mainan kanak-kanak tu kan. Yang ni kata bateri torchlight, ni macam mainan kanak-kanak. Ini kita panggil bateri yang diletakkan secara selari. Kalau awak pakai 2 volt, tetap total bacaan DGE awak tetap 2 volt. So beza sesiri dengan selari. Okay. So kereta ni dia bagi ciri-ciri dia, jenama, tenaga bateri dia, tempoh mengecas dia, jarak yang dia boleh travel, jenis bateri. Yang ni kita selalu tengok model handphone lah kan. Bateri jenis Leon ni yang boleh mengecas ni contohnya macam bateri phone kan, 270 Ah. So kalau orang selalu compare, kalau selalu tengok dekat YouTube orang compare handphone, cakap iPhone dengan Android. Kalau nak bateri tahan lama pakailah Android. Kalau nak handphone yang ni kita pakai iPhone. Sebab faktor bateri tengok total jumlah ni mAh ni lagi tinggi bacaan mAh dia, lagi bateri tu lagi tahan lah. Okay. So rajah 7.1 menunjukkan spesifikasi kereta EV jenama S. Berapakah bilangan dan jenis sambungan bateri? Dia nak tanya bilangan dan jenis sambungan bateri dalam kereta tersebut supaya dapat menghasilkan arus yang tinggi untuk berfungsi secara optimum. Okay. Tadi baru je saya tunjuk kat awak. Kita punya target. Dia macam ni. Sel-sel perlu disambungkan secara bersiri bagi membentuk satu modul yang mempunyai 220 volt dan 270 mAh. So dia nak sambung secara sesiri lah. Macam inilah sambungan dia. Contoh. Bilangan sel yang diperlukan untuk membentuk satu modul. Ni dia dah bagi formula.
Jumlah voltan yang diperlukan oleh kereta bahagi dengan nilai voltan satu bateri. Analogi dia macam ni. Kalaulah kata alat permainan tu, awak nilai bateri yang kita perlu supply kat dia 6 volt. Tapi kalau saya bagi satu bateri yang awak beli, kata kalau 3 volt. Mesti awak fikir, saya perlukan berapa bateri? Cuba fikir. Logik lah kan? Barang mainan tu saya perlukan 6 volt. Saya beli bateri saya tu satu bateri 3 volt. Jadi saya perlukan berapa bateri? Okay. So, perlukan 2 bateri lah. Samalah analogi ni. Jumlah voltan yang diperlukan oleh kereta ni memerlukan 220 volt. Okey. So bateri yang kita pakai iaitu bateri Li-ion ni je. Bateri Li-ion ni nilai dia 3.7. Jadi kita bahagilah. Macam 6 bahagi 3 awak dapat 2. Dalam kes ni maksudnya 220 bahagilah dengan 3.7. Okey, kira 220 bahagi dengan 3.7. So dapat 59.49. Takkanlah bateri nak ambil separuh-separuh kan. Jadi finally dia minta berapa bateri. Mudahkan. So bateri yang kita perlukan 60 bateri. 59 tak boleh sebab tak cukup. Okay, you bagi lebih sikit tak apa. So dia mati. Okay, so jumlah bateri yang kita perlukan adalah 60 biji bateri. Jumlah amp hour yang diperlukan oleh kereta. AH tu. Ini. M milli AH ni amp hour. Okay. Jumlah tenaga bahagi dengan jumlah voltan yang diperlukan kereta. Jumlah tenaga bateri. So kita tengok. Jumlah tenaga bateri dia ada tak? Berapa jumlah tenaga bateri? So awak pakai berapa? 60 darab dengan. Okey, berapakah jumlah tenaga bateri yang kita perlukan dalam kes ni? Jumlah tenaga bateri. So, mana tenaga bateri? Cuba awak tengok dekat sini. Kat mana tenaga bateri yang kita perlukan? Ini. Okay. So, awak tengok tenaga bateri adalah, ni tenaga dia. 55 kilowatt. Ini tenaga ya. So jangan cari apa semua. Tenaga. Dia kata tenaga. Kita perlukan tenaga bateri adalah 55 kilowatt hour. So kalau saya tukar dalam watt, maksudnya saya perlukan jumlah tenaga bateri adalah 55,000 watt hour. Bahagi dengan jumlah voltan bagi sebuah kereta. Formula dia bagi voltan bagi kereta ialah tadi kita tahu satu kereta dia perlukan 220 volt. Bagi 220. So dapatlah jumlah hour. Ampere hour. Itulah cara MAH yang kita selalu dengar tu. So jadi 55,000 bahagi dengan 220. Dapat 250. Okey. AH ampere hour. Yang ni yang diperlukan. Formula dia bunyi Yang takut. Kod je formula dia. Bilangan modul yang diperlukan disambungkan secara siri. Kena ingat. Tadi dia cakap macam ni. Satu kereta memerlukan 220 volt. 220 volt tu ada berapa bateri kat dalam tu? Ambil macam ni seketul. Kalau macam ni dalam tu kena ada 60 biji bateri. Dapatlah satu modul. Siap satu modul. Kan? Satu modul ni satu. Satu quantity set bateri kita tu lah. Dia keluar satu seketul macam tu. Okay. Jadi now kita nak tengok bilangan modul yang disambungkan secara selari. Dia kata nak tahu macam mana, dia kata jumlah amp hour. Ni amp hour yang diperlukan oleh kereta bahagi dengan nilai amp hour bagi satu modul. Kereta kita perlukan
bila kita kira tadi, kereta kita required memerlukan ini 250 sebab kita dah kira tadi M-hour. Bahagi dengan satu modul berapa nilai M-hour dia. Okay, tengok kat sini. Satu modul bateri ni dia memerlukan 2,700 mAh. Macam ni lah kalau awak keluar bateri, kan awak bawa keluar bateri handset, dia keluar seketul bateri macam tu. Dah keluar seketul bateri. Seketul bateri ni dia adalah 2700 mAh. Jadi cuba fikir, kalau nak letak dalam kereta takkanlah letak macam bateri handphone. Cheap no kan? So mesti awak perlukan pun banyak. So kalau lah satu bateri, dalam satu set bateri handphone awak tu ada dah 60 biji bateri yang kecil-kecil, kita tak nampak pun. Okay. So itu satu modul. Okay. Tapi untuk satu bateri ni dia adalah banyak ni, 2700. Jadi dia pakai mili ya, hati-hati kat sini. Mili kan 10 kuasa negatif 3. Mili ni 10 kuasa negatif 3. So jadi 2,700 darab 10 kuasa negatif 3 lah nak tukar kepada A ampere. So jadi 2,700 darab 10 kuasa negatif 3. Kenapa cikgu buat macam ni? Nak tukar mili, nak pakai unit sama dengan M-hour. Kita guna bawah ni mili M-hour. Mili ni yang 10 kuasa negatif 3. Jadi bahagikan 250 bahagi dengan 2700 eksponen negatif 3. Mili tu sebab negatif 3. So lebih kurang lah dapat 92.59. Maksudnya saya perlukan 93. Kan saya kata soalan ni heavy sikit, 93 modul. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang saya bahasakan mudah. Saya perlukan lebih kurang ada untuk sebuah kereta saya perlukan 93 biji bateri handphone. Macam tu lah. Sebab satu bateri handphone baru 2,700. Kan? Sedangkan kereta tu perlukan M-hour banyak tu. Jadi saya perlukan. Bayangkanlah kereta bukan handphone kan. So kita perlukan 93 modul. Okay, macam tu lah. Boleh? Kan mili dekat kalkulator tu ada. Awak boleh pakai yang mili ni. Boleh? Kalau awak tak ingat 10 kuasa negatif 3 kan kalkulator tu ada mili kan. Just awak tekan kalkulator 2700 tekan M. So dah dia tolong convertkan. Sebenarnya dia dah convertkan jadi 2.7 je lah. Okay. So kemudian soalan seterusnya. Mana soalan dia? Kenapa tak nampak soalan dia? Okay. Ini tengok Rajah 5.2 menunjukkan panel suria yang digunakan untuk mengecas bateri jenama S. Ni case kita nak guna panel suria pula. Kita nak buat ni lah panel suria, tahu kan? Pada keadaan keamatan matahari tertinggi pada pukul 10 hingga pukul 4, 6 jam macam tu, tanpa awan, panel sel suria berupaya menghasilkan arus maksimum 1.6 ampere. Kita kena faham, kita nak charge panel suria, memang kita pakai cahaya matahari. Kalau hari tu hujan, tak ada cahaya matahari. Kan? Mungkin keamatan cahaya matahari pun kurang. Contoh. Ataupun masa tu kalau tak hujan pun mendung ke apa kan. So cahaya matahari. Ini dia kata keamatan yang standard. Matahari pukul 10 sampai pukul 4 tu masa tu dia terik 6 jam. Masa tu tanpa awan pun panel suria awak boleh menghasilkan arus maksimum pun 1.6. Lepas tu dia kata pada waktu malam, waktu lain atau keadaan cuaca mendung, panel suria menghasilkan arus dalam jurat 0.2, 0.8. Nampak tak? Kalau matahari tak terik, arus pun boleh hasilkan sikit je. Itu kelemahan panel suria lah sebab dia bergantung kepada keamatan matahari. Kecuali planet kita duduk kat atas matahari. Contoh. Memang dapat direct matahari. Ini tak bumi kita berbuta kan.
Okay. So dengan mengambil kira kehilangan tenaga pada panel suria sebanyak 30%, berapakah bilangan jenis sambungan sel suria yang diperlukan? Okay. Awak perlahan-lahan baca soalan ni macam ni. Okay. Tadi bateri kereta saya pakai bateri. So saya dah kata okay, ibarat macam satu kereta tu saya perlukan 93 biji handphone lah. Bateri dia nak support untuk kereta tu bergerak, logik. Now, saya nak buat kereta saya ni pula nak pakai bateri sel suria. Maksudnya saya perlu mengecas dia pakai tenaga sang matahari. Macam tu. So sel suria ni pula kita kena faham condition dia. Dia akan kehilangan 30%. Maksudnya kalaulah dia bagikan cahaya, 70% je yang convert into tenaga elektrik. 30% tu dibazirkan. Itu analogi dia. 30%. Okay, 30% tu standard dia bagi tahu dalam kes ni lah. Okay, so dia akan kehilangan. Hanya 70% saja yang convert. So jadi kalau awak nak design sel suria, berapa yang awak perlukan? Jadi dia macam ni. Kalau kita tengok panel sel suria, dia adalah 300 watt dan 33 volt. Dia punya kuasa dia. Kuasa panel suria ni. Kuasa untuk kes soalan ni. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia kata dia selama 6 jam. Maksudnya kalau masa tu dia boleh absorb keamatan matahari selama 6 jam tu, dia kata kuasa dia adalah, kita tengok tenaga yang dihasilkan macam biasalah 300 didarabkan dengan 6. So, nak tengok kuasa dia dalam jam kan? Nak tengok tenaga. Macam biasalah kita kira tenaga. 300 darab dengan 6. Jadi awak dapat 1800 watt hour. Just watt. Bukan kilowatt tapi watt. Yalah kita guna ni watt. Watt hour. Watt hour. Okay. Kalau kita perhatikan, kalau kita nak cari dalam unit ampere hour ni, apa cara kira dia? Dia ampere hour ni adalah watt. Okay. Watt. Okay. W tu lah watt yang saya maksudkan. Dibahagikan dengan volt. Okay. Kita nak cari ampere hour ni adalah watt dibahagikan dengan volt. Jadi panel suria kita dia pakai 1800 watt selama 6 jam tu. Jadi 1800 watt bahagilah dengan ini 33. Okay, just nak cari arus je ni. Okay, amp hour. So 1800 bahagi 33. So akan dapat 54 point, saya gunakan 0.5 lah. AH. Okay. Ini adalah kuantiti hour. Ampere hour yang diperlukan. Ampere hour ni macam mana? Macam selalunya kita beli bateri handphone, kita tahu dah berapa mili ampere hour. Itu mili. Yang ni ampere hour. Mili tu lagi kecil ya. Okay. Kalau kecekapan dia 70%, sebab dia kata berbazir 3%, maksudnya kalau dia menghasilkan pun hanyalah 70%. Jadi 70/100 darablah berapa ampere hour kita. Okey, 54.5. Okey. Kita nak tengok berapa kecekapan penukaran sel suria tu. Daripada tenaga sel suria jadi tenaga elektrik kan? So kecekapan dia 0.7 darab 54.5. So just 38.15 ampere hour. Macam tu. Tu je lah nak cari. 38 ampere hour. Maksudnya ibarat macam ni. Okay, tenaga yang dihasilkan oleh panel sel suria tu M hour dia hanyalah 38.15 sahaja. Panel suria dalam kes ni. Okay. Dia kata kereta jenama S memerlukan 250 ampere hour untuk jarak perjalanan 300 km, 380 km. Analogi dia macam ni.
Kan kalau kereta yang model sekarang, maksudnya macam kalau awak cerita pasal Proton, Wira ke apa memang tak nampak. Tapi kalau awak perasan kereta baru-baru, dia mesti ada kilometer dekat tangki minyak yang dekat panel dashboard tu kan. Berapa kilometer lagi kita boleh pergi. Okay, dekat panel tu dia ada. Okay. So maksudnya kalau dia cakap okay, lagi 1 kilometer. So kita fikir, alamak minyak dah habis. Perjalanan kita boleh pergi sampai 1 kilometer je. Kita pun mesti akan cari stesen minyak untuk kita fill in kan dia. Kereta elektrik pun sama. Kalaulah dia memerlukan 250 ampere hour, dia boleh pergi sejauh 380 kilometer. Macam kereta saya, okay, kalau saya isikan full tank, so dia beritahu, okay, kalau saya isikan full tank, and then saya tengok, oh boleh pergi 400 kilometer. Macam ni jugalah. So kereta jenama S, ini kes kereta elektrik, kalau saya ada saya memerlukan 250 ampere hour, saya boleh pergi 380 kilometer. Jadi bilangan panel suria yang diperlukan untuk mengecas kereta. Cuba fikir, apa nak kena buat? Bilangan panel suria. Sama macam kes bateri. Kalau saya perlukan satu permainan 6 volt, saya beli bateri 3 volt, saya perlukan 2 biji bateri. Awak akan nampak analogi dia macam tu. Kan? Satu kereta mainan memerlukan bateri 6 volt. Saya beli bateri 3 volt. Jadi saya kena beli dua lah supaya bateri tu kereta tu boleh bergerak. Jadi kalaulah kereta elektrik ini memerlukan 250 amp hour, panel suria ni boleh menghasilkan banyak ni je amp hour dia. Jadi bahagi dengan banyak ni, bahagi dengan 38.15 sebab satu panel suria tu macam bateri tadi yang 2 volt tadi, okey, menghasilkan 38.15. Jadi kita boleh tahulah berapa panel suria yang kita perlukan. Okey. So jadi 250 bahagi dengan 38. Konsep dia macam tu je, macam bateri je. So awak perlukan lebih kurang, kalau dibundarkan kan dapat 6.55 lebih kurang 6.6 lah. 6.6 panel yang kita perlukan. Okay, 6.6 panel. 6.6 ni panel suria. Sebab satu panel ni dia hanya boleh menghasilkan 38.15. So 6.6 tak logik, tak kena beli separuh. Jadi sebab tu kita perlukan 7 panel suria 33 volt diperlukan disambungkan secara selari. Okey. Dia boleh connect 7 lah. Yang paling sesuai 7 lah, takkan nak ambil kurang kan. Itu cara dia. Kan panel suria. Okey. Since dah pukul 10 dan bahagian B pun ada lebih kurang 2 soalan lagi, panjang huraian dia. Okey. So saya cakap, okey. Mungkin saya akan bagi yang untuk section B tu lebih kepada video. Saya akan buat video dan bagi untuk awak tonton. Okey. Ataupun saya akan bagi skema jawapan pada awak lah, sikit lagi. Okay, kan? So saya akan bagi video untuk macam ni lah, saya buat contoh explanation macam mana. Okay, sebab since dah pukul 10 kan, nanti lewat pula awak di kelas lagi esok. So itu saja untuk hari ni. Jadi kelas kita minggu depan akan masuk chapter baru ya, chapter 4 dah iaitu elektromagnet. Jadi yang ni saya akan bagikan dalam bentuk video, so awak still boleh tonton lagi. Nanti saya videokan. Okay, ada 2 soalan lagi. Ada apa-apa nak tanya saya tak? Okey. Kalau ada kelapangan, esok boleh join kelas persamaan kimia dengan konsep mol, akan ada sambungan, so awak boleh bagi kepada kawan-kawan awak juga. Okey, sahaja untuk hari ni. Bye awak. Selamat malam. Assalamualaikum. Sama-sama. Anything, awak boleh WhatsApp saya ya. Okey.